Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muizzuddin bin Muhammad Fazil dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, Seksyen 11 Shah Alam. Hari ini saya akan menceritakan sebuah hasil karya sastrawan negara Zurina Hassan berjudul Salah Silah. Buku ini adalah himpunan puisi berupa catatan, rasa dan pancaran minda daripada beliau yang terharu terhadap segala peristiwa yang berlaku di tanah airnya. Buku ini menghimpunkan sejumlah 89 buah puisi yang mencakupi kisah daripada teks sejarah Melayu, cerita rakyat, cerita jenaka, kisah legenda, hikayat dan sejarah. Bagi beliau, sejarah bukan sekadar kenangan tetapi boleh menjadi iktibar dan teladan. Ini sesuai dengan kata-kata Dr. Abdul Rahman Napiah, manasikana, iaitu menyusur masa lalu untuk menyisir kisah-kisah baharu. Sebelum kita menelusuri buku ini dengan lebih mendalam, sebaiknya kita berkenalan dengan latar belakang penulis terlebih dahulu. Dato' Dr. Zurina Hassan dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Bakar Batar, Alor Setar, Kedah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tikam Batu, Sekolah Inggeris Sungai Layar, Sekolah Konvent Sungai Petani, Sekolah Menengah Sultanah Asma, Alor Setar. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajarannya ke Universiti Pulau Pinang atau sekarang dikenali sebagai nama Universiti Sains Malaysia, sehingga mendapat ijazah sarjana muda sastra pada tahun 1974. Beliau telah mengarang pelbagai karya genera kreatif seperti puisi, cerpen, novel dan esei kritikan. Antara buku puisi beliau ialah Pujangga Tidak Bernama 1994, Pesan dari Gunung Ledang 2004 dan Salah Silah 2005, iaitu karya beliau yang saya akan kupas sebentar lagi. Beliau juga telah menerima anugerah penulisan Asia Tenggara Seawright Award pada tahun 2004, sekaligus menjadikan beliau sebagai penulis wanita pertama yang menerima anugerah tersebut pada tahun 2015. Baiklah, ayo kita telusuri buku ini dari kulit ke kulit. Buku ini mengandungi 189 muka surat dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mengandungi 3 bahagian. Menyentuh bahagian 1 buku ini, kita akan dapati kisah daripada keturunan Raja Surat yang dikatakan bermulanya salah silah raja-raja Melayu. Kita semua tahu tentang putera raja 3 beradik yang turun di Bukit Siguntang Mahamera dan bagaimana Sang Sapurba diangkat menjadi raja berdaulat dengan segala ikrar dan buah adat yang dibuat dengan demang lebar daun. Memang peristiwa itu memang penting kerana untuk menjadi bangsa yang kuat, kita perlu membentuk kerajaan yang meneguhkan kepimpinan. Melalui beberapa buah puisi seperti Aduhai Raja Surat, Kilauan Emas Bukit Siguntang dan Demang Lebar Daun, kita dapat melihat jurai keturunan Raja Surat yang digahkan sebagai pembina kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu yang bermula dengan pohon Melaka berakhir dengan seulas nangka. Manakala bahagian kedua, Bergurau Senda, saya dapat melihat cerita-cerita jenaka yang amat tajam menikam. Sebagai contoh, puisi-puisi bertajuk Menangislah Anak Pak Pandir, Pak Kado, Pesan Pak Kado, Pesan Si Luncai dan sebagainya merupakan puisi-puisi jenis sindiran terhadap setengah golongan. Mengapakah kita harus ketawa terbahak-bahak ketika Pak Pandir memandikan anaknya? Mengapakah kita tidak menolong menyelamatkan anak Pak Pandir daripada mati tercelur air panas? Ternyata kita seronok melihat kebodohan orang lain. Akhir sekali, bahagian ketiga, tajuk Tun Seri Lanang Kedua menggambarkan situasi negara yang sudah merdeka. Keadaan boleh dikatakan aman damai dan kebanyakan rakyat boleh duduk selesa untuk menonton pelbagai pertandingan menyanyi melalui televisyen. Pada masa ini, akhbar-akhbar riuh dengan kisah rasuah dan politik wang. Anak-anak sekolah di pedalaman masih meneliti tali menyeberangi hutan untuk pergi ke sekolah. Sedangkan anak-anak muda di kawasan bandar saban malam berlumba haram. Ribuan pemuda menjadi penagih, menjadi pembuli, malah membunuh kawan sekolah dan menjadi sampah sarap di jalanan.
Senario ini dapat kita perhatikan melalui puisi-puisi bertajuk Darah Putih Mahsuri, Nenekku dan Negeri Tercintanya, dan Melayu Itu Tanahmu, dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, di sekeliling kita masih ramai pak kaduk menggadai tanah, si luncai yang lupa diri, mak jenin yang dimatikan angan-angannya, pak belalang yang mencari untung dengan nujum politiknya, dan pak pandir yang berpura-pura bodoh kerana jika menjadi pandai akan membahayakan dirinya. Diharapkan dengan perkongsian daripada penulisan buku ini, masyarakat akan sedar dan lebih berwaspada dalam menghadapi segala pancaroban kehidupan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.